Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan nastaftih bihil khairat, wan nusrata ala tahsili bihin nafahat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wal bariyat, wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati thiqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Al-Anfal 27. Muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini, sehinggalah kita menemui Allah subhanahu wa ta'ala yang entah bagaimana keadaannya hanya Allah ta'ala sahaja yang mengetahui. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini semuanya kita bercuti. Bagi mereka yang bercuti, kerana apa? Kerana hari pekerja.
meraihkan hari pekerja, yang bekerja siang malam bertungkus lumus, bukan sahaja untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memajukan masyarakat dan negara. Maka di sana diadakan satu hari untuk menghormati mereka ini, dengan diberinya cuti pada 1 Mei. Muslimin sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut hari bekerja, maknanya orang bekerja. Cuma di sini kadang-kala ada orang yang bekerja hanya semata-mata kerana mereka ingin bekerja. Tidak ada di dalam fikiran mereka untuk apa mereka bekerja sebenarnya. Maka dalam hal inilah supaya tidak kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sudut pahalanya dan sebagainya, maka Islam meletakkan supaya kita ini, tuan-tuan, walaupun kita cari makan, cari kerja untuk dunia kita, maka biar kita ada niat, ialah kita buat kerja ni semata-mata kerana nak menjalankan amanah Allah Ta'ala. Kita cari makan adalah kerana untuk melaksanakan tugas dan amanah Allah Ta'ala kepada kita, untuk beri makan kepada anak isteri kita, untuk diri kita dan juga untuk mak ayah kita dan keluarga kita dan jiran kita. Sebab itulah, tuan-tuan, dalam hal ini Nabi SAW menyebut, man talaba dunya halalan istifafan anil mas'alah sa'yan ala ahlihi wa ta'atufan ala jari. Siapa cari makan, cari dunia. Siapa cari makan ataupun cari dunia, maknanya cari dunia tak ada masalah. Kita mengejar dunia tidak ada masalah. Sebab apa saya sebutkan benda ini? Sebab kadang-kala kita menyebut cari dunia, kejar dunia tak habis-habis. Tak betul. Cari dunia tak ada masalah, tapi biar ada tujuan yang ada hubung kait dengan kehendak Allah Ta'ala. Apa dia? Istighfafan anil masalah, supaya kita ni tak jadi orang yang jenis meminta-minta. Wa ta'attufan, dan juga wasa'yan ala ahli, dan juga untuk kita bagi makan, sara makan minum anak isteri kita. Wa ta'attufan ala jari, dan juga untuk kita nak meraihkan kita punya jiran, sahabat handai kita dan sebagainya. Kalau itulah tujuan kita cari makan, maka Nabi SAW menyatakan, ba'athahullahu yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan bangkitkan orang ini di hari kiamat nanti dalam keadaan wajahnya kal qamar Lailatul Qadar, macam bulan purnama. Artinya, tuan-tuan, Allah Ta'ala meraihkan dan amat respect dan juga hormat kepada hamba Allah Ta'ala yang cari makan ada tujuan. Tetapi tuan-tuan, di sana ada orang yang cari makan, cari dunia, bukan kerana yang tadi, tetapi kerana apa dia? Kerana mufakhir, mukathiran mufakhir, untuk nak tunjuk bahawa banyaknya harta dia. Tapi kedekut, mufakhiran juga untuk bermegah-megah, dan juga, tuan-tuan, muraian, nak tunjuk kepada orang. Maka orang yang seperti ini, Nabi menyatakan Allah Ta'ala marah. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena pisahkan diri kita. Sewaktu kita mencari makan, keluar cari makan daripada pagi, daripada jam 7:30 pagi, kadang-kadang tak sempat sembahyang subuh, walaupun jadual kerjanya pukul 8, pukul 9. Tapi ada orang yang keluar sebelum subuh. Kerana apa? Kerana ingin mengelakkan daripada jam. Sayanglah kalau kita keluar sebelum subuh sampai tak sempat nak berjemaah, tiba-tiba niat kita hanyalah semata-mata untuk berbangga, menunjuk-nunjuk, bukan untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, untuk memberi keselesaan kepada anak isteri kita supaya boleh hidup dengan sempurna. Dan kalau ada rezeki lebih lagi, kita boleh bantu orang lain. Maka, tuan-tuan, dengan sebab itu kita seharusnya niat elok-elok, jaga elok-elok kita punya niat kita di dalam melakukan kerja sehari-harian. Tuan-tuan, saya tidak ingin memanjangkan tentang cerita mengenai hari pekerja untuk pekerja.
Tetapi saya ingin menarik sedikit perhatian, apa tanggungjawab majikan terhadap pekerja? Apabila mari hari pekerja, kita tekan kepada pekerja supaya kerja dengan betul-betul jujur, amanah dan sebagainya. Tetapi dari sudut majikan, kita tidak pernah menyentuh perihal mereka. Majikan seperti yang kita tahu majikan, sama ada kerajaan ataupun syarikat swasta dan sebagainya. Maka tuan-tuan, dari sudut Islam, u'tul ajir ajrahu qabla an tajiffa arqa. Nabi kata bagilah upah itu sebelum dia kering. Ramai orang mentafsirkan semata-mata bagi gaji upah itu sebelum kering, semata-mata. Tapi sebenarnya hadis ini tuan-tuan ingin mengajak kita semua supaya kepada mereka yang merasakan dirinya majikan, sama ada swasta punya ataupun kerajaan, mereka hendaklah memikirkan tentang kehidupan pekerja mereka. Nabi hanya gambarkan umum sahaja. Bayar gaji dia sebelum puluhnya kering. Tidak bermaksud sebelum kering tiap hari kena bayar. Kalau dah setujui dia sudah kontraknya bayar 1 bulan gaji, setiap bulan satu kali kita bayar, maka kita terimalah 1 bulan. Tetapi apa yang hendak ditekankan oleh Nabi SAW, kamu kena fikir tentang kebajikan pekerja kamu, orang yang bekerja dengan kamu. Kita sentuh benda ini tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang yang bekerja sebagai kontraktor, kadang-kadang kerja dah siap, payment pula lambat, bayaran daripada orang atasan, sama ada pihak kerajaan ataupun main contract. Ada yang jadi subkon, kerja sudah habis, lalu mereka ditipu, tidak dibayar. Maka ini bertentangan amat sangat dengan ruh Islam. Maka sudah tentu kalau tidak dibayar, maka main con makan harta yang haram. Dan penipuan ini banyak berlaku dalam masyarakat. Begitu juga pihak kerajaan, sudah siap lama projek, tetapi bayarannya lambat. Kadang-kadang sengaja diperlambatkan kerana ada sedikit kehendak yang perlu dipenuhi. Kalau dipenuhi, cepatlah bayaran tersebut. Ini tidak kena dengan ruh Islam dan tidak kena dengan ruh pekerja yang kita cuti hari ini. Dengan sebab itu tuan-tuan, kalau kita tinjau kepada Khulafaur Rasyidin punya zaman dulu tuan-tuan, mereka menyediakan rumah untuk para pekerja dan pegawai-pegawai, untuk keselesaan pegawai-pegawai yang berkhidmat dengan kerajaan Islam Khulafaur Rasyidin. Dan kita kata kalau setakat elang rumah memang sudah ada. Persoalan dia, apakah adil orang yang bekerja di bandar dengan yang bekerja di kampung, sedangkan allowance perumahan adalah sama. Allowance perumahan adalah sama. Sepatutnya hendaklah dikaji, pihak kerajaan mengkaji, sebagai majikan mengkaji allowance untuk rumah di kawasan bandar hendaklah diambil kira dan dibuat struktur yang baru. Fikirlah macam mana, kita ada cerdik pandai. Jadi sebab itu tuan-tuan, majikan mempunyai tanggungjawab yang besar di dalam menjaga kebajikan pekerja mereka. Kalau di Brunei, sampai peringkat diberinya peluang untuk menunaikan ibadat haji dan umrah secara percuma. Dan perkara ini kalau tidak diselesaikan, maka tuan-tuan, kita akan dapati rakyat ataupun pekerja yang bekerja berada pada tahap kemiskinan yang selama-lamanya. Sebab itu kita kena ambil kira balik sejauh mana sistem ataupun grade penggajian kita itu sesuai untuk zaman sekarang. Pada tahun 2011, Menteri Wilayah Persekutuan pernah mencadangkan supaya kaji balik dan meletakkan orang yang berpendapatan RM3,000 di bandar, mereka dianggap sebagai miskin. Dan sepatutnya suara ini hendaklah dikaji oleh pihak kerajaan. Kalau begitu keadaannya, orang yang berpendapatan rendah, yang berpendapatan RM3,000 sebulan, yang tinggal di Kuala Lumpur ini, maka mereka layak untuk menerima zakat. Dan mereka ini tuan-tuan bukan satu jumlah yang kecil. Sebanyak 80% daripada jumlah keseluruhan mereka yang ada di Malaysia.
yang berpendapatan RM3,000. Dan sudah dikelas, dan ada ahli akademik yang sudah pun mengkelaskan mereka ini adalah miskin tegar. Jadi tuan-tuan, persoalannya kenapa gaji tidak dinaikkan? Apakah tidak ada wang? Maka dalam hal ini tuan-tuan, Syekh Abdul Hamid Kish, seorang ulama yang berada di Mesir, pernah membuat satu perangkaan untuk memperlihatkan kepada kita sebenarnya rakyat yang bernama pekerja ini boleh menikmati gaji yang besar dengan menyebut tentang negara Arab. Petrol di negara Arab satu hari menghasilkan sebanyak 10 juta tong sehari. 10 juta tong satu hari. Dan dia kata seandainya dikeluarkan zakat petrol yang khumus, iaitu 1/5, maka artinya zakat petrol di negara Arab saja, tak termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei dan lain-lain negara Islam, ya, tolak negara kafir, di negara Arab saja, maka di negara Arab saja zakat saja untuk minyak ialah sebanyak 2 juta tong sehari, bermakna 200 juta tong satu bulan. Kalau dikalikan dengan RM100, ya, Malaysia untuk satu tong, kita kira RM100 untuk mudah faham, sebab harga petrol terus naik, kepakai US dollar, ya. Tapi untuk mudah faham, saya letak dengan harga RM100 satu tong. Maka RM100 tuan-tuan kalau satu tong, maka tuan-tuan kita mempunyai income negara Arab saja, zakat saja, bukan semua, zakat saja kita ada 6 bilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan kali pula dengan 12 bulan, maka kalau ada kalkulator yang kecil, tak keluar dah jawapan. Banyak. Sehinggalah Abdul Hamid Kish ini menyatakan, seandainya negara-negara Arab mengeluarkan zakat petrol saja, maka dia kata dia boleh support seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi ini, termasuk yang ada di Malaysia, Indonesia, Singapura dan sebagainya. Dan saya tidak ada orang yang lapar daripada kalangan orang-orang Islam kalau ambil zakat minyak di negara Arab saja, sedangkan di negara kita pun ada minyak. Dan negara kita ini mencatatkan keuntungan selepas cukai 65.58 bilion pada tahun 2013, manakala tahun 2012 pula 59.52 bilion ringgit. Sebab itu Syekh Mutawalli Sya'rawi yang telah meninggal dunia, juga seorang bekas Menteri Wakaf Mesir, menyatakan sekiranya mana-mana negara umat Islam banyak lagi yang miskin, kalau saya katakan sebentar tadi RM3,000 dianggap miskin, 80%, kalau negara umat Islam itu terlalu banyak orang miskin, maka camlah di sana bahawa orang kaya dan juga orang politik telah pun menguasai kekayaan negara tersebut, telah menyalahgunakan kekayaan negara mereka sendiri, tidak diagihkan kepada rakyat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, menyambut hari pekerja, bukan kita nak membincangkan masalah pekerja semata-mata supaya mereka ini bekerja rajin-rajin, tetapi kita juga harus membincangkan bagaimana peranan majikan, terutama sekali kerajaan, di dalam membina kehidupan yang selesa untuk kaki tangan kerajaan, paling tidak untuk kaki tangan kerajaan. Dan kalau dikaji semula dari sudut akademiknya, punca utama kenapa tidak boleh diberikan gaji yang besar ialah kerana penyelewengan kewangan sesebuah negara. Kalau kita mengambil contoh kajian daripada CPI, Corruption Prestasi Index, tak silap saya, pada tahun 2014 Malaysia berada pada ranking yang ke-50 kuatnya corruption. Dan kalau kita tengok kajian mereka, yang negara yang paling bersih dari sudut rasuah ini ialah negara Denmark. Nombor 2-nya jatuh kepada New Zealand, dan nombor 3-nya jatuh kepada saya tak catat di sini, dan nombor 5-nya jatuh pada Norway dan juga Switzerland berkongsi, dan nombor 7 Singapura. Negara kita nombor 50.
tahap yang agak kuat dia punya corruption. Kemudian UK nombor 14, saya ambil negara yang masyhur. Jepun walaupun tidak Islam, nombor 15, bebas daripada rasuah. Dan negara Islam sebelum negara kita Malaysia yang terbaik ialah United Arab Emirates, dan juga jatuh pada nombor 25, dan nombor 26 jatuh pada Qatar. Hong Kong jatuh nombor 17. Maka tuan-tuan, kalau dilihat di sini, ternyata duit kita banyak, tetapi rasuah punya pasal, maka kita terpaksa menanggung penderitaan, sama ada dengan kenaikan harga barang yang banyak, tetapi gaji tetap pada keadaan dan jumlah yang sama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تعشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Maka hasil daripada takwa yang kita duk sebut setiap minggu ini, sama ada yang mendengar itu ialah kerajaan, majikan, swasta, syarikat swasta dan pekerja, ataupun yang tidak bekerja yang besar, takwa ini menyebabkan kehidupan akan menjadi selesa. Majikan yang bertakwa kalau dapat untung lebih, selain sebelum beri menaja benda-benda lain, sebelum menaja benda-benda lain, sebelum melancung ke sana kemari kerana dapat untung banyak, maka alangkah baiknya kalau sekiranya syarikat tersebut beri lebih sedikit kepada pekerja atas nama bonus dan sebagainya. Dekat nak raya bagi, kadang-kala ada majikan yang mana pekerjanya bekerja bertungkus lumus, tetapi bila dekat raya diberi pada orang lain, pekerja di bawah dia tak nampak. Maka dengan sebab itu, majikan yang bertakwa tengok kepada pekerja dia. Pekerja yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjalankan kerja dengan sebaik mungkin. Tidak ada curi tulang. Dia tahu bahawasanya dia cari makan ini, dan makan minum hasil pada gaji yang diberikan akan diberikan kepada anak bini dia. Kalau sekiranya dia curi tulang, bahasa Melayu, peribahasa Melayu kata curi tulang, maka dia akan tanggunglah akibat dia kerana memberi makan yang tidak baik kepada anak bini dia. Seandainya dia tidak takut pada Allah sehingga dia rasuah, menerima rasuah, maka dia tanggunglah makan minum untuk anak bini dia yang termakan benda-benda yang tak elok. Dan saya ingin membawa cerita daripada rakan yang bertugas sebagai doktor pakar, ya, sebab saya nak sentuh tentang makan minum yang haram ini. Satu orang doktor pakar yang pakar dalam perbidanan sakit puan, dia menceritakan pengalaman dia dalam mengendalikan wanita yang bersalin. Dia kata bila dia tengok ada yang susah sedikit bersalin, dia tanya suami kerja apa benda, maka dia dapati, dia kata peratusnya cukup tinggi, ya. Wanita yang sukar bersalin dan kadang-kadang memberi kesan dan efek pada anaknya sehingga cacat adalah terdiri daripada lelaki yang banyak terlibat dengan aktiviti yang haram. Ini bukan ustaz cakap, bukan ulama cakap, tetapi doktor pakar, ya, yang saya tidak perlu menyebutnya namanya. Itu pengalaman dia.
Bila dia tanya, mesti dia dapati bahawa suaminya mesti temu bual, mesti suami temu bual dengan isterinya, maka didapati terlibat dengan benda-benda yang haram. Dan begitu juga dengan anak-anak yang sulit untuk belajar agama, untuk menjadi manusia yang baik. Bila dicek dan diperiksa, dia ada kaitan dengan makan minum yang diberikan oleh ayah kepada anak isteri mereka. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatika ar-rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika as-samadaniyah jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayah wat taufiq was-sihah was-salamata mink liwali ahdi Selangor Tunku Amir Shah ibni al-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihainin lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.